Ramai share dekat aku video ni. Aku tak tahu waktu mereka buat, apa yang mereka fikir. Syair Abu Nawas yang menginsafkan macam tu dibuat jadi remix dan ditambah tarian macam tu. Mana adab kita? Orang marah sebab syair tu berkait pada agama. Kalau dihayati betul-betul maksud syair tu, mesti takkan buat macam tu. Ada perkara yang kita boleh buat main, ada yang tak. Nak berhibur boleh, tapi ada caranya. Baik-baik syair tu mengakui akan dosa pada Tuhan, tapi janganlah jadikan ia lagu background untuk kita cipta dosa. Tak apalah, belajar dari kesilapan, bukan ulangi lagi silap tu. Sentiasa improve diri. Termasuklah aku yang bercakap ni. Usia muda, jangan buzzer dan rosakkan dengan perkara macam ni. Antara perkara yang Tuhan tanya nanti, usia muda, apa yang kita buat dan dekat mana kita habiskan. Waktu muda, tuntut ilmu banyak-banyak. Belajar Islam, belajar akhlak dan adab. Jaga diri sebagai wanita. Martabat wanita ni tinggi, Islam yang tinggikan. Jangan rendahkan dengan perkara macam tu. Gadget yang kita ada ni, gunakan sebaik mungkin. Moga Tuhan kurniakan kita semua kekuatan untuk kita tinggalkan perkara yang tak berfaedah. Selain dari harta, manusia sukakan cinta. Kita ni diciptakan berpasang-pasangan dan wujud rasa ingin disayangi dan menyayangi. Semua orang nak kahwin, tapi masih ramai yang tak faham apa tujuannya. Aku pernah dengar bakal pengantin ni soal. Ada yang doa kunut Al-Fatihah tak tahu, bacaan ayat akhir tunggal langgang. Aku pula jadi malu bila dengar bakal ketua keluarga tak tahu bacaan dalam solat. Basic tu. Bukan nak cakap aku ni baik sempurna, tak. Tapi kalau diri sendiri pun tak mampu nak bimbing, macam mana nak bimbing pasangan sampai syurga? Basic agama pun kantai, perkara yang lebih besar macam mana? Perkahwinan ni bukan saya sayang awak, awak sayang saya semata-mata. Ia lebih besar daripada tu. Ada yang mengadu, kenapa sebelum kahwin rasa macam bahagia sangat, lepas kahwin tak bahagia? Mustahil tak bahagia mereka yang bawa Islam dalam rumah tangganya. Berkahwin tanpa ilmu ni boleh diibaratkan macam masuk medan perang tanpa senjata. Sebab tu buatlah persediaan. Ada kes yang pasangan dah pun bercerai, tapi tak tahu talak dah jatuh sebab tak ada ilmu. Sebab tu jangan kahwin kalau tak sedia lagi. Agama tu penting, at least yang basic. Bimbing pasangan dengan agama. Islam tu cara kehidupan. InsyaAllah bahagia sampai syurga. Lately ni ada viral dekat Facebook, Twitter, ada yang bangga mengaku murtad keluar dari Islam. Siap bagi tahu lagi, waktu beragama Islam, perangai dia teruk, tak elok. Lepas dia convert, terus elok perangai dia. Pertama sekali, sebagai orang Islam, kita kena sedih sebab perkara ni terjadi. Kita tak mampu nak bagi hidayah pada siapa yang kita sayang dan mahu. Allah lah yang beri hidayah pada sesiapa yang dia kehendaki. Dan Allah juga yang menarik hidayah daripada sesiapa yang dia kehendaki. Hati ni sifat dia berbolak-balik. Doalah supaya ditetapkan hati kita ni pada landasan agama yang sebenar. Islam ni cara kehidupan. Dari sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara, Islam dah ajar supaya kita ni jadi manusia yang baik. Kalau kita ni teruk, tak baik, jangan salahkan Islam, salahkanlah diri sendiri. Kalau kita tak pandai belajar, kita salahkan siapa? Takkan salahkan cikgu ke salahkan buku? Cikgu dan buku tak bodoh. Sesiapa yang berusaha mencari kebenaran, maka dia akan jumpa. Siapa yang berpaling, yang enggan, walaupun dia tahu mana betul mana salah, mana mungkin kebenaran tu akan masuk dalam hati dia. La ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukanlah mata penglihatan dia yang buta, tapi hati dia. Aku ni selalu juga terima luahan mereka yang tak boleh lupakan orang yang dia sayang. Jawapan dia sebenarnya ada pada diri kau. Apa yang kau nak dalam hidup kau? Nak lalui kehidupan ni dengan bahagia atau berterusan kecewa? Buka mata. Dunia ni terlalu luas untuk kita. Jalan-jalan bahagia pun sebenarnya dah terbentang luas. Kadang kita yang menafikan ia dengan ketidakredaan kita pada perkara yang dah berlaku. Berhenti toleh ke belakang. Belajarlah pandang ke depan dan terus jalan. Sebab kita tak boleh undurkan waktu. Waktu yang ada sekarang ni lah kita gunakan untuk cipta kehidupan dan kebahagiaan yang baru. Yakin yang kau sebenarnya lebih baik tanpa dia. Ada orang lepas putus cinta, agama dia makin baik, istiqamah. Ternyata hubungan tu melalaikan dia dari agama. Cinta tu sepatutnya ibadah. Mana mungkin ibadah ni membuatkan kita jauh dari Tuhan? Kita ni jangan terlalu sayang dekat orang sampai lupa nak sayang diri sendiri. Berilah ruang untuk hati kau bahagia semula. Sampai bila nak sedih dengan perkara yang Tuhan tahu itulah terbaik untuk kau. Hikmahnya tu ada. Nanti kau akan faham kenapa. Belajarlah terima. Tak semua mereka yang hadir dalam hidup akan menjadi takdir kita. Ustaz Abid Liu dinasihatkan supaya berhenti berkhidmat, beri bantuan sepanjang musim PKP dan hanya akan beri sumbangan daripada rumah. Sedih tau kalau baca luahan hati Ustaz Abid tu. So dari isu ni kita boleh nampak yang tak semua kebaikan kita ni akan dihargai. Walaupun yang menyokong kebaikan kita ni dalam jumlah yang besar, tetap akan ada segelintir mereka yang menentang. Itulah kehidupan. Kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. Walaupun kita dah cuba sehabis baik, tetap akan ada mereka yang mencari-cari kelemahan kita, menghukum, menjadi juri dan hakim. Pelik, Allah ciptakan manusia ni dengan akal supaya kita ni jadi hamba Tuhan. Tapi ni sibuk pula nak jadi Tuhan. Sibuk dengan urusan hati dan niat orang lain. Kalau kita ni tak senang dengan kebaikan orang, cek balik hati kita. Sedangkan mata kita terang akui itu adalah kebaikan, tapi hati kita tak senang. Sebenarnya bukan mata kita yang buta, tapi hati kita. Hati kita ni bermasalah. Siapa kita ni nak menghukum kebaikan orang lain tu berkiblatkan publicity? Siapa kita? Jangan pula nanti di akhirat orang tu buat baik, bersedekah, berkhidmat, jadi asbab dia ke syurga. Kita ni pula yang sibuk menghukum, mengata kebaikan orang lain, jadi asbab kebinasaan kita.